Kita ni tanya, kalau saya tak dengar azan maghrib macam mana? Tapi saya tengok takwim. Selalu kan kita ada takwim tu pukul berapa masuk maghrib. Betul. Kalau macam tu macam mana doktor? Boleh ke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, ayahanda, bonda, para penonton Bedah Hadis edisi Ramadan. Ramadan Gaya Rasulullah. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus menyokong dengan penuh padu program Bedah Hadis kita. Satu program yang dibawakan untuk semua kita sama-sama boleh belajar. Kita sama-sama boleh amal. Kita boleh sama-sama untuk nak menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berlandaskan hadis-hadis sahih. Alhamdulillah. Bersama dengan saya Coach Jamil Wahab, host episod kali ini dengan kita bawakan tajuk Buka Puasa Gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana panel kita hari ini kita bawakan dengan set yang sedikit berbeza tetapi tetap menampilkan kualiti perkongsian yang cukup tinggi dan ampuh. Inilah panel jemputan kita, guru kita Dr. Umar Muhammad Noor, pensyarah kanan Pusat Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Coach Jamil? Alhamdulillah. Dan rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah. Hari ini kita bersiaran dengan sedikit berbeza doktor. Kalau sebelum ini kita dapat bersiaran di pentas yang sama. Kali ini kita bersiaran, pentasnya masih sama tetapi secara maya. Tak kisah dengan ada teknologi hari ini. Dapat juga walau di mana panel kita berada kan doktor, akan tetap dapat nak berkongsi ilmu, nak bedah hadis pada malam ini. InsyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Baik doktor, kita punya tajuk episod kali ini adalah Buka Puasa Gaya Rasulullah. Sebab kita nak perkara ibadat ini doktor, kita nak usahakan mesti nak ikut gaya Rasulullah, termasuklah nak berbuka puasa. Jadi tentunya doktor, kita nak menyeru kepada para penonton kita doktor kan, untuk terus share, terus sebar-sebarkan kepada ramai saudara mara, kepada masyarakat, kepada jiran-jiran agar semua boleh dapat tahu, dapat manfaat daripada episod Berbuka Puasa Gaya Rasulullah. Juga kita nak menjemput kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama like, kita sama-sama follow, kita sama-sama subscribe laman sosial My Hadith Time. Adanya channel YouTube, adanya Twitter, adanya Instagram, adanya Facebook. Di sini kita berkongsi tentang hadis untuk kita sama-sama boleh belajar, kita boleh faham dan kita boleh amal. Baik. Kita nak teruskan Dr. Umar ya dengan kita punya hadis pada episod kali ini. Saya akan bacakan dulu, kemudian kita akan mulakan bertanya dengan doktor tentang mesej daripada hadis ini, dan hadisnya berbunyi begini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Maksudnya, manusia sentiasa berada dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, doktor, melihat kepada hadis ini, doktor, manusia sentiasa berada dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. Kalau saya nak ambil secara pemikiran umum dulu doktor ya. Pemikiran umum dulu, sepatutnya selagi saya berada dalam berpuasa, itulah sepatutnya saya berada dalam kebaikan. Kan? Tetapi bila tengok kepada hadis ini, saya sentiasa dalam kebaikan, manusia itu adalah saya sentiasa berada dalam kebaikan selagi saya ni menyegerakan berbuka puasa. Dah mula agaknya apa mesej daripada hadis ni? Falyatafadhal mashkura doktor.
Oke, terima kasih banyak Tuan Coach Jamil dan rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena diberikan peluang untuk bersama-sama dengan rekan-rekan sekalian dalam satu program yang sangat menarik dan program yang mudah-mudahan memberikan kita manfaat besar di dalam meluruskan ibadah kita selari dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan juga selari dengan amalan sunnah yang diajarkan dan ditekankan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar ibadah kita menjadi lebih sempurna lagi dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita agak berbeza sedikit setting kita pada hari ini oleh karena perbezaan tempat, akan tapi dengan teknologi yang Allah berikan pada hari ini, perbezaan tempat sudah tidak menjadi isu lagi, alhamdulillah. Dan akhirnya kita masih boleh berjumpa dalam kesempatan kali ini dalam membincangkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk mendalami dan memahami dan juga mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kehidupan dan terutamanya adalah dalam ibadah puasa yang kita amalkan pada bulan ini insyaallah. Oke, kembali kepada persoalan berkenaan dengan apa makna dan maksud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih ini yang betul-betul berasal daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia atau umat Islam akan terus berada dalam kebaikan selagi mana mereka mengamalkan amalan ni. Apa dia? Bersegera dalam berbuka. Bersegera dalam berbuka. Ya, tidak dinafikan, betul tadi Coach Jamil juga mengatakan kalau kita berada dalam puasa itulah dalam kebaikan. Betul. Ibadah kita selagi mana kita berada dalam ibadah puasa, kita akan terus berada dalam kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala dan akan tetapi kita akan terus berada dalam kebaikan tu selagi apabila kita berbuka puasa pun mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita puasa mengikuti perintah Allah, kita akan dapat kebaikan yang sangat banyak. Ketika berbuka puasa pun, ketika berbuka puasa logiknya kita boleh nampak bahawa ibadah ni seolah-olah sudah berakhir kan? Tak, sebenarnya ibadah masih berlanjut. Ibadah masih berlanjut. Buka puasa tu adalah bagian daripada ibadah. Justru kita kena berada dalam minda kita bahawa buka puasa ni bukan memperturutkan kehendak dan nafsu kita. Bukan kita macam buka puasa ni dah bebas, alhamdulillah, dah merdeka lah, puasa dah berakhir lah. Tak, berbuka puasa itu sendiri adalah bagian daripada ibadah. Sekiranya kita melaksanakan ibadah tersebut mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita terus berada dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berada dalam rahmat dan pahala yang berlimpah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu daripada bentuk mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah adalah bersegera dalam berbuka. Ini adalah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda dalam hadis ini mengatakan selagi mana umatku bersegera dalam berbuka puasa, tidak menunda-nunda berbuka puasa, ini bermakna mereka masih berada dalam jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berada dalam sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni seolah-olah menunjukkan kepada kita, dia memberikan satu peringatan bahawa kalau kita menunda-nunda berbuka puasa, dia telah menyalahi sunnah. Dia sudah menyalahi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru sudah bermula sikap yang tidak selari dengan sunnah baginda Nabi dan kebaikan akan dicabut. Jadi kalau seorang sudah menunda-nunda amalan berbuka puasa ni, masih menunggu-nunggu dan tidak bersegera ketika masuk maghrib, dia tak segera untuk melakukan buka puasa, maknanya ada yang tak kena dengan amalan dia. Ada yang tak kena dengan mindset mereka. Kenapa mereka tak suka sunnah Nabi? Sepatutnya sunnah Nabi adalah bersegera. Ya tak? Ya, sepatutnya sunnah Nabi adalah bersegera. Kalau mereka sudah menunda-nunda,
tidak bersegera dalam berbuka puasa, maknanya ada yang tak kena dengan amalan dan pikiran dan minda mereka. Dan ini yang kebaikan tersebut sudah tidak lagi berada dalam satu kebaikan. Nah, berkenaan dengan perkara ini, Imam As-Suyuti dalam sebuah kitab beliau Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwa melakukan bersegera dalam berbuka puasa adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang sudah meninggalkan sunnah ini, maka ini menunjukkan bahwa mereka sudah berlaku kerusakan dalam amalan mereka, berlaku kerusakan dalam sikap beragama mereka. Nah, Imam Al-Munawi juga dalam kitab dia Taisir Syarah Al-Jami' As-Saghir, beliau mengatakan bahwa bersegera dalam berbuka puasa adalah sunnah para nabi dan rasul. Ini bukan perkara ringan, ini adalah perkara sunnah para nabi dan rasul. Faman hafadha 'alaiha takhallaqa bi akhlaqihim. Siapa yang mengamalkan amalan ini bermakna dia telah berakhlak dengan akhlak para nabi. Maknanya mereka telah mengikuti jejak langkah para nabi dan rasul. Nah, ini yang kita kena jaga perkara tersebut. Dan menunda-nunda amalan berbuka puasa adalah satu sikap. Pertama, dia adalah sikap yang menyalahi sunnah. Yang kedua, dia mengikuti amalan agama lain. Setengah agama lain di luar sana, mereka buka puasa itu ditunda-tunda, tak segera dari maghrib terus berbuka, tapi mereka tunggu sampai hampir tengah malam. Nah, justru Islam berbeza dengan mereka. Begitu juga justru berbuka puasa dengan bersegera adalah tanda kita tunduk dan patuh kepada baginda Nabi, dan kita follow sunnah baginda Nabi dan sunnah para Nabi dan Rasul. Itu dia maknanya. Sangat cantik tu, Doktor. Satu poin yang saya nak highlightkan, saya nak nampakkan untuk dicatatkan oleh semua para penonton kita pada malam ini, Doktor. Saya berbuka puasa bukan sebab saya lapar. Kan? Dia bukan kerana tuntunan nafsu itu yang menyebabkan saya berbuka puasa. Hanya saya nak pastikan puasa saya sah, saya tunggulah maghrib baru saya berbuka puasa. Dia bukan tentang tu kan, Doktor kan? Betul, Dia betul, tentang saya berbuka puasa kerana saya ikut perintah Allah, kerana saya meneladani sunnah para rasul, iaitu para rasul berbuka puasa. Ini satu mindset yang sangat cantik kita nak kena semaikan dalam diri kita. Dan bila kita kata saya berbuka puasa kerana meneladani para rasul, tentulah saya ni buka puasa itu adalah satu ibadat. Benda yang saya nak buat sungguh-sungguh. Berbuka puasa pun nak dapat redha Allah. Masya Allah, betul. Cantik. Terima kasih, Doktor. Satu pembukaan yang sangat menarik. Dan kita ada lagi soalan-soalan yang kita nak tahu daripada hadis ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi soalan-soalan yang kita nak tahu, macam mana cara Rasulullah SAW berbuka, apa kaedah-kaedahnya, apa kaifiatnya. Namun kita nak berhenti rehat dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu baru kita ajukan soalan-soalan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma
سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda bonda, para penonton Bedah Hadis edisi Ramadan kerana terus setia bersama-sama dengan kami di sini. Hari ini episod kita adalah buka puasa gaya Rasulullah. Kita berbicara bedah hadis, kita nak tengok macam mana yang disebut berbuka puasa gaya Rasulullah. Dalam kesempatan ini juga suka untuk saya nak menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk follow, untuk subscribe, untuk like laman sosial My Hadith Time seperti mana yang tertera di skrin anda. Adanya channel YouTube, adanya Twitter, adanya Instagram dan adanya Facebook. InsyaAllah di dalam situ, di dalam laman sosial My Hadith Time dikongsikan dengan ilmu-ilmu bermanfaat berkaitan hadith, insyaAllah. Baik, kita nak teruskan bersama-sama dengan Dr. Umar, pensyarah kanan Pusat Ilmu Kemanusiaan USM. Doktor, tadi kita dah tengok, saya berbuka puasa sebab saya ikut Nabi berbuka puasa. Jadi saya dah jelas, saya berbuka puasa ni adalah satu ibadat yang saya nak buat sungguh-sungguh. Dan kita juga fahamkan doktor, ibadat ni umumnya definisinya ialah perkara yang Allah suka, yang Allah Ta'ala redha. Tak kisah perkara itu perkataan ke, perbuatan ke, zahir ke, batin. Dan yang paling confirm menepati ibadah tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk soalannya kita dah tahu kita nak berbuka puasa gaya Rasulullah. Doktor, macam mana Rasulullah berbuka puasa? Falyatafaddal. Sallallahu alaihi wasallam. Coach Jamil dan rakan-rakan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah. Rumusan yang kita telah tiba tadi dalam perbincangan sebelum ni, kita telah menetapkan dan memahami bahawa buka puasa dia bukan memperturutkan keinginan kita untuk makan dan keinginan kita untuk minum. Akan tapi lebih daripada itu, buka puasa adalah satu bagian daripada ibadah yang mana sekiranya kita laksanakan dengan baik, kita laksanakan tepat mengikut sunnah baginda Nabi SAW, maka dia bukan hanya memberikan kita kenyang dan hilang dahaga, akan tapi dia juga memberikan kita limpahan pahala dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada hadis yang kita bincangkan sebentar tadi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma yazalu la zalan nasu fi khairin ma ajalul fitr, bahwa bagi umat Islam dan manusia keseluruhannya, mereka akan terus berada dalam kebaikan selagi mana mereka bersegera dalam berbuka puasa. Nah, ini memberikan satu indikasi kepada kita bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka. Apa dia? Yaitu Nabi bersegera ketika berbuka puasa, sejurus saja masuk waktu maghrib, baginda akan segera berbuka puasa dan tidak menunda-nunda untuk berbuka puasa. Dan para ulama apabila berbincang berkenaan dengan hadis ini, mereka mengatakan bersegera yang dimaksud di sini adalah mesti dipastikan terlebih dahulu bahawa waktu maghrib telah tiba. Nah, ini perkara pertama yang mesti kita ambil perhatian. Jadi walaupun kita disuruh untuk bersegera untuk berbuka puasa, akan tapi perkara pertama yang mesti kita pastikan adalah maghrib sudah betul-betul masuk. Jangan maghrib belum masuk lagi kita sudah berbuka puasa. Dan kita berhujah dengan mengatakan, Ustaz, bukankah Nabi SAW mengatakan kita bersuruh bersegera? Nah, ini masih 15 minit lagi maghrib, Ustaz, saya nak bersegera nih dapat amalan sunnah. Ini perkara ini pun salah faham dalam memahami hadis Nabi SAW. Para ulama sepakat, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam buku dia At-Tamhid, Syarah Muwatta Imam Malik, beliau mengatakan, ulama semua sepakat bahawa yang dimaksud dengan hadis ini yaitu bersegera ketika berbuka puasa, maknanya adalah bersegera
berbuka puasa selepas sejurus saja masuk waktu maghrib. Maghrib tiba, terus kita menjamah sedikit makanan untuk berbuka puasa. Nah, itu yang pertama. Justru kita kena pastikan bahwa waktu maghrib tu bila setiap hari. Kita kena tahu waktu maghrib tu bila dan pastikan jam kita pun sudah diset dengan tepat ya tuan-tuannya. Sebab kadang-kadang ada setengah kawan saya ni, dia kalau set jam tu 15 minit lewat tu Coach Jamil. Jadi dia tujuan dia agar bersegera dalam amalan, jadi dia set terlalu lewat 15 minit atau lambat 15 minit dan lain sebagainya. Bulan puasa ni jangan buat macam tu. Kita kena on time, tepat pada masanya. Justru kita kena perhatikan waktu maghrib tiba, kemudian kita kena pastikan juga waktu-waktu yang berkaitan dengannya, dan sejurus saja masuk waktu maghrib kita sudah bersedia untuk menjamah sebagian daripada makanan yang ada di depan kita. Yang berikutnya lagi adalah amalan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda berbuka terlebih dahulu dengan sedikit makanan, lalu kemudian salat. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi. Kata Sayyidina Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau baginda berbuka, baginda akan berbuka dengan beberapa biji kurma terlebih dahulu. Dalam riwayat lain dikatakan 3 biji kurma terlebih dahulu sebelum baginda salat. Maknanya adalah baginda akan menjamah 3 biji kurma, dan kurma tersebut adalah rutab. Rutab ni adalah tuan-tuan kurma yang nampak basah tu. Dia bukan kurma yang kering. Ada kurma tamar ajwa, kalau tuan-tuan nampak kan. Ajwa tu dia agak kering sikit ya kan. Dia nampak macam tak ada air dia, tak ada kandungan air dia. Tapi rutab ni dia masih yang masih ada macam basah-basah sikit tu. Ya, ada kalau kita tengok macam jenis-jenis kurma, kita akan tahu ni kurma rutab. Rutab tu maknanya adalah dia masih muda, agak ada air, kandungan air dia. Berbeza dengan tamar. Tamar tu agak kering sikit. Nah, apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, baginda Nabi adalah sejurus masuk solat maghrib, baginda terus ambil 3 biji rutab, rutab kurma ni, baginda makan terlebih dahulu. Kemudian baru baginda solat. Maknanya adalah bukan solat dulu baru makan. Akan tapi makan dulu baru solat. Tapi ini juga kena diingatkan bahawa makan dulu pun bukan makan besar kita. Jadi bukan kita solat, masuk buka puasa kita, okey, Nabi suruh kita makan dulu, kita makan berapa pinggan, dan makan belum lagi pengat dia, bubur lambuk dia, dan pelbagai makanan juadah yang lain kita habis makan baru solat. Itu pun menyalahi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang betul adalah kita ambil jamah beberapa biji kurma terlebih dahulu, berapa rutab terlebih dahulu, baru solat, baru melakukan solat. Lepas solat kita nak lanjut second round pun terpulang. Boleh kita lanjutkan makan selepas tu. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Beliau mengatakan bahawa Nabi SAW mengambil 3 biji kurma lalu solat. Fa illam takun rutabat fatumairat. Kalau tak ada rutab, Nabi makan tamar. Macam tadi, kalau tak ada rutab yang basah, Nabi akan makan tamar yang kering tu, yang kita makan ajwa atau lain sebagainya yang kering tu kan. Tapi dahulukan rutab terlebih dahulu sebab ada kandungan air dia dan nampak lebih segar dan lebih sesuai dengan tekak dan bagian dalaman tubuh kita. Fa illam takun tamarat atau tumairat hasawatin min ma. Sekiranya baginda Nabi SAW tak jumpa rutab, Nabi tak jumpa tamar, maka yang baginda lakukan adalah minum air beberapa teguk terlebih dahulu. Jadi ini yang baginda lakukan, ambil segelas air lalu minum beberapa teguk. Berapa tegukan, kemudian baginda solat. Nah, hadis ini juga menunjukkan kepada kita apa tuan-tuan, bahawa baginda Nabi SAW bukanlah macam kita yang makan tu sedia ada selalu hari-hari. Kita makan semua tersedia setiap saat. Alhamdulillah Allah bagi kita rezeki yang berlimpah, kehidupan yang sejahtera macam tu kan.
Tapi Ya. baginda Nabi hidup tidak seperti itu. Baginda Nabi kadang ada tamar, kadang tak ada tamar. Kadang Okey. ada rutab, kadang tak ada rutab. Kadang dua-dua rutab, tamar tak ada cuma segelas air saja. Nah, itu pun baginda minum seteguk air lalu laksanakan solat sebelum itu. Dan yang penting ini adalah ibadah. Kita kena sedar dan faham bahwa sedikit ya, ini yang diajarkan dalam puasa kita kan. Sekecil-kecil nikmat Allah sebenarnya adalah besar. Betul tak? Setuju, Dan itu setuju, yang setuju. puasa ajarkan kepada kita. Betul, betul. Kalau kita berpuasa sudah 1 hari penuh lapar dan dahaga, seteguk air pun adalah nikmat yang sangat besar yang perlu Allah. dihargai dan perlu disyukuri, ya tak? Dan tak Betul. ada setengah orang kita mungkin ini pun berlaku macam saya, orang yang tak boleh jaga emosi dan lain sebagainya. Kadang kita waktu berbuka puasa marah tengok kenapa tak ada makanan ni, kenapa tak ada makanan tu, kenapa makanan lewat, kita order makan misalkan datang ke rumah, sepatutnya dah sampai belum sampai, kita marah-marah dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin berbeza dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana baginda menghargai setiap rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun seteguk air. Nah, ini yang dilakukan Walaupun baginda seteguk Nabi. air kan, apa nama doktor? Dia Iya, sedikit betul. sahaja. Dan saya nampak kat sini doktor, antara poin yang boleh kita keluarkan kan doktor, bila kita cakap nak berbuka gaya Rasulullah, nombor 1 kena pastikan waktu maghrib dah masuk. Kena Betul. pastikan waktu maghrib dah masuk. Dia bukan tentang dengar azan itu confirm dah masuk. Bukan. Dia tentang Betul. kita tanggungjawab individu tentukan waktu maghrib dah masuk. Itu 1. 2, dimulakan dengan makan sedikit ataupun minum sedikit. Dan terus bersolat. Ini sunnahnya. Lepas tu nak sambung round seterusnya, itu tak ada masalah lah. Itu cerita lain lah kan. Tetapi ceritanya kan doktor, macam poin yang doktor bawakan tu tadi. Kalau kita katalah bahawa berpuasa itu penat, which is kita tak nafikan. Memang penat. Secara manusianya memang penat. Tahan lapar, tahan dahaga. Dan dengan keadaan lebih kurang 13 jam kita berpuasa dan kita bila dah mula dapat minum, walaupun sedikit, sebenarnya ia menghilangkan rasa kesusahan dan kepayahan yang dah berbelah-belah jam tu. Betul macam tu doktor kan? Betul. Betapa Masya kita Allah, betul-betul cantik. nak bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dapat juga kita makan. Alhamdulillah. Doktor, kita ada lagi soalan-soalan yang kita nak tanyakan, tetapi kita nak berhenti rehat dulu doktor. Kita nak bagi laluan kepada tuan-tuan dan puan-puan berehat sekejap. Bolehlah sambil-sambil kita nak makan. Tapi jangan ke mana-mana. Teruskan, tetapkan rancangan ini di dalam skrin anda. Teruskan bersama-sama dengan bedah hadis edisi Ramadan. Ramadan Gaya Rasulullah. Kembali selepas ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda bunda, penonton setia bedah hadis edisi Ramadan. Ramadan Gaya Rasulullah. Alhamdulillah. Teruskan share, teruskan sampaikan maklumat ini, perkongsian pembelajaran ilmu hadis kita pada malam ini.
Malam ni kita kongsi tentang buka puasa gaya Rasulullah. Tuliskan dalam ruangan komen learning point yang tuan-tuan puan-puan dapat supaya ramai sahabat kita mungkin ada yang baru jumpa dengan rancangan ini boleh juga dapat manfaatnya sama insya-Allah. Kita juga menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk follow, untuk subscribe, untuk like laman sosial My Hadith Time. Ada channel YouTube, ada Twitter, ada Instagram dan ada Facebook. Moga-moga dengan tuan-tuan dan puan-puan follow, ikuti program ini akan dapat menambahkan lagi ilmu berkenaan hadis. Kita nak teruskan Dr. Umar ya dengan soalan-soalan yang kita kumpulkan daripada para peserta. Hanya nak memberitahulah, nak mengumumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan adalah soalan-soalan, nak bertanya soalan, boleh tengok kepada link yang kita paparkan di ruangan skrin ini nanti. Di situ, masuk dalam link itu, masuk dalam channel Telegramnya dan insya-Allah boleh tanya soalan di dalam itu insya-Allah. Okey. So, soalan peserta yang kita nak bacakan, Doktor. Soalan yang pertama. Apakah doa yang afdal dibaca sebelum berbuka puasa mengikut amalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okey, itu satu. Baik. Dr. Umar biasa selalu baca kalau seorang-seorang Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Adakah doa ini sabit dengan hadis ataupun ada doa yang lebih afdal kita nak baca, Doktor? Okey. Terima kasih Coach Jamil dan rakan-rakan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama memang semasa kita berbuka puasa digalakkan kita untuk berdoa. Dalam pelbagai hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa ketika berbuka puasa itu adalah saat yang mustajab. Doa kita didengar dan insya-Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umumnya kita boleh mengatakan bahawa doa apa saja boleh kita buat dan kita baca ketika berbuka puasa. Mana saja yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala selari dengan keinginan dan hajat kita dan keluarga kita boleh kita ucapkan dan panjatkan kepada Allah ketika berbuka puasa. Itu kaedah umum yang kita kena ketahui dalam perkara ini. Nah, akan tetapi dalam pelbagai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga baginda mencontohkan bagaimana kita berdoa kepada Allah dan contoh ini adalah diriwayatkan dalam pelbagai hadis. Yang paling kuat setahu saya hadis berkenaan tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda mengucapkan zahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini adalah doa yang paling kuat sanad hadisnya. Bukan bermakna kita tak boleh membaca doa yang lain, boleh macam yang tadi Coach Jamil sebutkan. Allahumma laka sumtu wa bika wa ala rizqika aftartu dan beberapa bentuk-bentuk yang lain. Dia adalah satu riwayat yang diriwayatkan secara mursal. Ini perbincangan teknikal hadis, saya mungkin agak hindari terlalu mendalam, akan tapi dia ada satu riwayat macam tu dan beberapa ulama mengatakan boleh kita doa macam tu. Macam doa semacam kita baca zahabadh dhama'u pun boleh, kita baca Allahumma laka sumtu pun boleh. Bahkan sesetengah para sahabat Nabi mereka doa dalam bentuk doa lain yang mereka buat sendiri. Ya, sebab sekali lagi doa bebas untuk kita baca ketika berbuka puasa. Salah satu doa yang dibaca oleh seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr bin As ketika berbuka puasa, beliau berkata, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'an taghfira li dhunubi. Ya Allah, saya meminta kepadamu dengan berkat rahmatmu yang sangat luas, ampunkanlah dosaku. Ini pun boleh kita baca. Allah. Dan mana doa-doa yang kita boleh baca? Yang penting adalah doa ini yang penting lahir daripada hati yang yakin dan hati yang berharap dan percaya bahawa ini adalah saat mustajab. Dan itu yang paling penting dalam doa kita. Apa yang kita minta, insya-Allah Allah akan kabulkan pada saat-saat tersebut. Masya-Allah, cantik-cantik. Doktor, saya nak panjangkan daripada doa berbuka puasa ini. Saya teringat ada satu hadis
saya lebih mafhum, saya bagi mafhumnya doktor, ada dua kegembiraan untuk orang berpuasa. Betul. Satu masa berbuka, satu lagi masa bertemu dengan Allah Taala. Saya nak ambil khusus yang waktu berbuka tu doktor. Secara ringkas doktor ya, apa iktibar bila disebut gembira? Adakah gembira berbuka puasa tu sebab gembira dapat makan atau apa doktor? Secara ringkas. Iya, secara ringkasnya adalah kita sebagai manusia nih, kita tentu kita akan merasakan bahwa sepanjang berbuka puasa kita menghadapi cabaran lapar dan minum dan penat. Dan justru apabila datang saat berbuka puasa hilang dan selesailah semua kesusahan dan cabaran tersebut dan berganti dengan kegembiraan. Itu selari dengan kehendak kita. Yaitu kita lapar, kita akan berganti dengan kenyang dan kita dibolehkan makan dan minum, kita rasakan kelegaan dan relief. Kita rasa macam senang dan gembira dan happy pada saat tersebut. Dan hadis ni mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita rasa, kegembiraan yang kita rasa ketika berbuka puasa itu sebenarnya adalah sedikit episod dan gambaran kegembiraan yang akan kita rasa nanti ketika meninggal dunia. Ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tengok, bayangkan happy dan gembiranya awak ketika berbuka puasa itu hanya sedikit saja berbanding kegembiraan yang akan Anda rasakan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggal dunia. Engkau rasa gembira kan ketika berbuka puasa? Ya, sangat gembira tak? Sangat-sangat gembira. Lebih gembira lagi apa yang engkau akan rasakan ketika berjumpa dengan Allah, ketika sakaratul maut, ketika maut menjemput kita dan malaikat datang kepada kita, keluarlah daripada tubuhmu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau dulu penat berpuasa sepanjang hari, sepenuh hari berbuka puasa gembira, seperti ini juga keadaan ketika meninggal dunia. Engkau telah penat hidup di dunia ni. Engkau telah penat menghadapi pelbagai cabaran. Engkau penat menghadapi pelbagai kesusahan. Saatnya engkau berbuka puasa ketika meninggal dunia ni. Engkau bergembira menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadapi dan melihat pelbagai ganjaran, berbagai pahala, pelbagai janji-janji Allah Subhanahu wa taala terlihat di depan mata kita. Maknanya hadis ini mengandungi janji yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika kita berbuka puasa, bayangkan perkara ini. Kita bayangkan perkara ini. Besar apapun dugaan dan kesusahan kita ketika berpuasa, dia akan berakhir dengan kegembiraan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Susah apapun hidup kita, besar manapun cabaran yang kita hadapi, besar manapun musibah yang kita hadapi, satu hari dia akan berganti dengan kegembiraan. Yaitu apabila kita bersabar dan istiqamah melaksanakan semua perintah Allah dan berada dalam sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih doktor. Antara poin yang boleh saya bawakan juga kan doktor daripada apa yang doktor terangkan tu tadi. Saya dah berpuasa ikut perintah Allah. Bila sampai waktu berbuka, saya akan rasa nikmatnya sangat seronok saya dapat berbuka. Begitu juga dengan kehidupan. Untuk saya boleh dapat nikmatnya bertemu Allah, saya kena usaha sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah Ta'ala dalam kehidupan. Supaya nanti macam mana nikmatnya saya dapat berbuka, begitulah nikmat saya dapat bertemu dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita nak teruskan dengan soalan yang seterusnya, doktor. Kita tengok kepada soalan. Bagaimana jika kita buka puasa sebelum dengarnya azan maghrib? Cuma ikut masa yang telah ditetapkan dalam takwim sahaja. Adakah sah atau batal puasa tersebut? Ini tadi doktor dah beritahu antara sunnah Rasulullah SAW bila nak buka puasa, pastikan kena yakin betul-betul yang maghrib dah masuk. Tinggal lagi soalan yang sahabat kita ni tanya, kalau saya tak dengar azan maghrib macam mana? Tapi saya tengok takwim. Selalu kan kita ada takwim tu pukul berapa masuk maghrib. Kalau macam tu macam mana doktor? Boleh ke? Ya, sekali tadi Coach Jamil telah memberikan kita satu kaedah penting. Dalam memastikan buka puasa itu adalah kewajipan diri kita sendiri. Ya, kita yang mesti memastikan perkara tersebut. Kita bukan bergantung dengan orang lain, kita bukan bergantung dengan radio, kita tidak bergantung dengan televisi. Sebab yang menjaga radio dan televisi pun manusia juga. Mungkin mereka tersilap dan lain sebagainya. Justru ini adalah tanggungjawab pribadi kita. Kita yang mestinya tahu
bila kita nak mula puasa dan bila kita nak berbuka puasa. Bila kita nak mulakan puasa dengan selepas sahur dan bila kita akan berbuka puasa nanti ketika masuk waktu maghrib. Justru kita yang kena ambil inisiatif untuk melakukan perkara itu. Kita yang kena tahu bila berbuka puasa, jam berapa, hari-hari buka puasa. Sebab tidak selalu kita berada di satu tempat yang ada azan. Misalkan kita alhamdulillah di Malaysia, masjid ada di mana-mana. Tapi kalau di tempat lain, misalkan di luar negara, misalkan kita pergi ke France, kita pergi ke London, lain sebagainya. Dan tempat-tempat yang tak ada kumandang azan terdengar dan lain sebagainya, tanggungjawab kita untuk memastikan puasa itu bila bermula dan bila berakhir. Nah, dalam perkara ini takwim boleh menjadi rujukan tak? Kita tengok takwim tu berasal daripada pihak yang berautoriti atau tak. Mesti kita kena pastikan juga ya kan. Misalkan kita berada di satu negeri ini, tentulah masing-masing jabatan agama di negeri itu akan keluarkan takwim-takwim tertentu. Sekiranya takwim itu berasal daripada pihak yang berautoriti, maka boleh kita follow. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita kena pastikan jam kita juga kan. Macam tadi saya telah sebutkan ada setengah orang nak lambatkan jam dan lain sebagainya. Dan jam tu pun kena kita pastikan agar dia jam yang menepati masa yang sepatutnya. Nah, sekiranya tadi mengikut soalan, ada orang ikut berbuka puasa mengikut takwim saja. Adakah dibenarkan? Boleh sejurus apabila dia memenuhi syarat-syarat tadi. Jadi kalau dia tengok takwim pukul 7.25 misalkan waktu maghrib, lalu jam kita pun adalah jam yang dipastikan tepat. Walaupun kita tak dengar apa-apa, akan tapi kita nampak bahawa ini dah masuk waktu maghrib, maka kita tak perlu tunggu pun, kita boleh terus berbuka puasa. Baik. InsyaAllah. Kena pastikan ini adalah tanggungjawab individu, tuan-tuan dan puan-puan, nak pastikan waktu maghrib dah masuk ataupun tidak. Ini adalah tanggungjawab individu. Kita tak boleh hanya berpandukan okey dah azan belum. Tidak. Kita kena usahakan untuk tahu bila masuk waktu maghrib, insya-Allah. Baik, soalan yang terakhir. Doktor, dalam masa yang suntuk ini, bagaimana jika seorang wanita itu hanya tersedar yang dia telah haid selepas dia berbuka puasa? Doktor, saya percaya ini memang kalau nak menjelaskan ini dia sangat panjang ambil masa. Dalam waktu yang suntuk, doktor, silakan. Okey, dalam keadaan macam ni kita kena pastikan juga, ini kembali kepada tanggungjawab individu juga, bahawa kita kena tahu dan kita kena pastikan adakah haid tersebut berlaku sebelum kita berbuka puasa atau selepas berbuka puasa. Sebelum berbuka puasa maksudnya adalah sebelum maghrib. Jadi kita kena pastikan ini keluar darah dia sebelum maghrib ataukah selepas maghrib. Walaupun sebelum maghrib 5 minit ke 4 minit misalkan, kalau kita dah pasti bahawa darah ni keluar sebelum maghrib 5 minit, maknanya puasa kita kurang sempurna dan kita kena qada pada masa yang akan datang. Akan tapi kalau kita nampak bahawa darah ni kita pastikan dia confirm keluar lepas maghrib. Lepas maghrib maknanya azan, waktu maghrib sudah tiba, azan sudah tiba, baru dia bermula keluar darah, maka puasa kita sah dan tak perlu qada pada masa yang lain. Jazakallah khair, doktor. Itu tapi tentulah itulah yang boleh dikeluarkan jawapan untuk soalan begitu pada waktu yang suntuk ini, dan dia memerlukan lagi penjelasan dan tentu kita nak mempersilakan kepada para penonton kita untuk nak terus mencari jawapan, berjumpa dengan guru untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut insya-Allah. Doktor, kita dah berada di hujung rancangan kita, tapi memang soalan banyak lagi nak tanya apa pun di kesempatan yang ada ini, doktor. Dengan tajuk kita buka puasa gaya Rasulullah, apakah buah simpul nasihat doktor tentunya untuk saya dan juga para penonton Bedah Hadis edisi Ramadan? Silakan doktor. Okey, terima kasih rakan-rakan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan daripada perjumpaan dan perbincangan kita pada malam hari ini, saya ingin menekankan satu perkara bahawa puasa ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita perlu untuk selalu meningkatkan ilmu kita
agar ibadah ni tepat mengikuti kehendak syariat kita, selari dengan syarak dan juga selari dengan apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap Sallallahu. ibadah yang selari dengan dengan ketetapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ketetapan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan sekedar ibadah saja, akan tapi juga menunjukkan bahawa kita adalah umat yang cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada bentuk kecintaan kepada baginda Nabi yang lebih besar daripada cara kita untuk mengikuti dan bersungguh-sungguh memahami sunnah Nabi dan mengamalkannya dalam kehidupan. Ramai orang yang mendakwa bahawa saya cinta kepada Nabi dan kami berharap mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi ucapan tersebut hanya sekedar ucapan selagi mana kita tidak sungguh-sungguh untuk mempelajari apa itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang, apa yang Nabi suka, apa yang Nabi benci, dan kita bersungguh-sungguh untuk menjadikan baginda Nabi sebagai role model kita dalam kehidupan. Nah, justru ibadah puasa kita dia bukan sekedar puasa saja, akan tapi Nabi mengajarkan dia adalah ibadah yang ada package dia. Pertama, dia bukan sekedar makan dan minum, tidak meninggalkan makan dan minum, akan tapi juga dia meninggalkan seluruh hawa nafsu kita yang bertentangan dengan syariat. Lidah mesti dipuasakan, mata kena dipuasakan, telinga kena dipuasakan, dan ketika kita berbuka puasa itu sendiri, dia bukan sekedar memturutkan hawa nafsu kita, ingin memindahkan semua apa yang ada di atas meja beralih ke perut kita, akan tapi ada aturan-aturan tertentu, cantik Nabi sudah atur. Aturan dia adalah apa yang mesti kita dahulukan, apa yang mesti kita laksanakan selepas itu, dan seterusnya. Apabila kita mengamalkan apa yang dikehendaki oleh baginda Nabi dalam berpuasa, dalam bersahur, dalam berbuka puasa, maka insya Allah Ramadan kita pada kali ini adalah Ramadan yang akan memberikan kesan besar dalam membersihkan jiwa kita, mengangkat ruhani kita, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting, Ramadan ini insya Allah akan berakhir dengan kegembiraan ketika kita berbuka puasa, dan kegembiraan ketika insya Allah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita insya Allah. Seru, InsyaAllah. Amin. niatkan kita untuk selalu mempelajari hadis Nabi dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan. Alhamdulillah, jazakallah khair Dr. Umar Muhammad Noor. Penjelasan, perkongsian yang sangat-sangat jelas dan mudah nak faham. Paling penting kan Doktor, antara poin besar yang saya boleh bawakan sebagai kesimpulan episod kita kali ini iaitu buka puasa gaya Rasulullah. Sebenarnya kita berbuka puasa itu adalah satu ibadat. Kita bukan buka puasa kerana tuntunan nafsu, tetapi kita berbuka puasa kerana meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi jazakallah khair kepada Dr. Umar Muhammad Noor, Pensyarah Kanan Pusat Ilmu Kemanusiaan USM. Jazakumullah khair kepada tuan-tuan dan puan-puan yang setia menonton sehingga ke hujung rancangan ini. Insya-Allah teruskan share program ini supaya ramai boleh dapat manfaat, dan moga-moga apa yang kita lakukan itu, usaha kecil kita itu mendapat perhatian daripada Allah dan seterusnya meraih redha Allah Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sampai kita jumpa pada episod yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, bedah hadis edisi Ramadan, Ramadan gaya Rasulullah. Saya Coach Jamil Wahab. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli